Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin nabiyyan wa rasula wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan rahimani wa rahimakumullah, syukur kepada Allah pagi ini kita dapat meneruskan pengajian pembelajaran kita berkenaan dengan rahsia di sebalik susunan surah di dalam Al-Quranul Karim, yang mana kita alhamdulillah sudah pun sampai kepada surah-surah yang berada pada juzuk yang ke-28. Okey, surah yang kita akan mulakan perbincangan pada pagi ini adalah di antara surah Al-Mumtahanah dengan surah As-Saff. Surah Al-Mumtahanah adalah surah yang ke-60, manakala surah selepasnya adalah surah As-Saff, surah yang ke-61. Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah membuka muka surat 551 untuk surah Al-Mumtahanah. Okay, tengok dekat surah Al-Mumtahanah. Manakala surah Saf berada pada muka surat yang sama dengan ayat yang ke-12 yang kita akan rujuk bagi surah yang sebelumnya. Okey, kita tengok dulu suratul Mumtahanah. Kita nak pergi kepada ayat yang kedua terakhir, iaitu ayat yang ke-12. Okey, ayat terakhir ayat nombor 13. Tapi kita nak tengok ayat yang ke-12. Manakala surah Saf, kita nak lihat pembuka surah Saf pada ayat yang ketiga. Okey, jadi tuan-tuan tengok muka surat yang sama 551 di dalam mushaf. Kalau kita buka Quran terjemahan, kita buka mushaf yang tanpa ada terjemahan, muka surat 551. Okey, dalam ayat yang ke-12 dan surah Saf ini, tuan-tuan lihat ayat ni lengkap. Saya tak baca ayat ni kerana kita nak jimatkan waktu. Kita ada 30 minit sahaja untuk kita menyelesaikan ayat yang ke-60 sampai ayat nombor 66. Baik, ayat ke-12 ni ada perkataan bai'ah. Ada perkataan bai'ah seperti yang saya telah highlightkan dengan warna biru. Kita tengok dekat sini ada perkataan yang yubayi'naka dengan perkataan fabayi'unna. Yubayi' maknanya memberikan bai'ah. Selalu kita sebut istilah bai'ah. Bai'ah ni sebenarnya adalah satu aku janji untuk taat setia, itu dipanggil bai'ah. Okey, ayat 12 surah Al-Mumtahanah ada kaitan perempuan-perempuan yang mereka ini telah berbai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mentaati perintah Allah, seperti mereka telah berjanji kepada Rasulullah untuk tidak mahu mensyirikkan Allah, tidak mahu mencuri dan sebagainya. Jadi nak tahu apakah intipati dalam pengakuan aku janji itu, kita kena tengok ayat yang ke-12, terjemahan lengkapnya. Okey, manakala dekat surah Saf ayat yang ketiga ni kita tak jumpalah perkataan bai'ah. Tapi dekat surah Saf ini kita akan menemukan ayatnya kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Okey, ayat nombor 3 ni maksudnya adalah Allah Ta'ala ni dia benci sangat. Allah Ta'ala ni membenci mana-mana manusia kalau dia kata sesuatu tapi dia tak buat.
Maknanya kita kata cakap tak serupa bikin. Ini Allah tak suka dekat yang nombor 3 ni. Apa perkaitan dengan bai'ah, dengan janji tak setia pada surah sebelumnya? Apa perkaitan bai'ah dengan Allah tak suka orang yang cakap tak serupa bikin ni? Ada perkaitan dia. Perkaitan dia beginilah. Perkaitan dia adalah, tengok dekat sini. Okey, maksudnya adalah kalau kita telah berikrar, kan, kita cakap kan, kita kata saya berjanji, so dia buat bai'ah, maka kalau dah buat janji taat setia, maka surah Shaf memberikan maklumat, kalau dah cakap nak janji taat setia, maka lakukanlah seperti yang diucapkan dengan lidah. Nampak tak perkaitan dia? Jadi surah Shaf ini buat seperti yang dikatakan. Seperti yang dikatakan tu ada kaitan dengan apa? Ada kaitan dengan janji untuk buat perkara kebaikan, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi ada kaitan tak dengan janji tak setia? Jawapan dia ada kaitan. Maknanya kita mendapati walaupun dia surah berbeza, lepas tu seringkali saya ulang. Okey. Seringkali kita ulang bahawasanya walaupun surah Shaf surah lain, walaupun surah Mumtahanah surah lain, okay, kita dapati walaupun dia surah yang berbeza, kan, dia surah yang dipisahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi bukan bermakna Al-Mumtahanah ni dia tak ada kaitan langsung dengan surah yang selepasnya. Begitu juga surah Shaf tidak ada kaitan langsung dengan surah Mumtahanah. Tapi kita pelajari, kita dapati ada kaitan. Ada hubungan dia. Hubungan dia apa? Surah Shaf hubungan dia menerangkan, menguatkan lagi kalau dah buat bai'ah, maka kena tunaikan. Kalau tak tunaikan, Allah Ta'ala benci orang yang macam tu. Jadi dia menguatkan tentang bai'ah. Okey, ini adalah contoh pertama bagi surah ini. Jom kita lanjutkan dengan surah As-Shaf dengan surah selepasnya pula, surah Jum'ah. Okey, As-Shaf dengan Jum'ah. Okey. Surah Shaf, kita lihat ayat yang hujung pula. Kita ambil ayat yang ke-10 dengan ayat yang ke-11. Ayat 10 dan 11 ni merupakan ayat yang ke-5 terakhir, 4 yang terakhir. Surah Shaf ni ayat last sekali, ayat yang ke-14 lah. Tapi kita nak ambil ayat 10 sampai 11. Okey, dalam nota saya hanya membawa letakkan ayat 11 saja ya. Jadi kalau nak tahu ayat lengkap 10 tu kena tengok dalam Quran lah. Okey, ayat 10-11 ni nak fokus, nak cerita pasal apa sebenarnya? Kita nak ambil tentang perkataan ni. Tu'minun. Tu'minun ni maknanya orang yang beriman. Okey, orang yang beriman. Sebab tu kalau kita tengok dekat atas tu, saya ada letakkanlah, nampak tak kat sini? Sini dah ada jawapan dia. Ni, ciri orang yang beriman. Macam ni kita beriman, dia ada perkataan tu'minuna. Nampak? Manakala kita buka surah Jum'ah, walaupun surah yang berbeza, surah Jum'ah ni dia cerita pula tentang orang Yahudi. Mana kita tahu tentang orang Yahudi? Tengok tak perkataan hadu. Hadu adalah orang Yahudi. Okey. So apa yang kita dapat pelajari? Okey, apa maklumat yang kita dapat berdasarkan kita melihat penghujung surah Shaf dengan awal surah Jum'ah. Kan? Kita mendapati surah Al-Jum'ah menyebutkan tentang golongan
Yahudi, manakala Rasulullah menyebut tentang golongan orang yang beriman. Jadi maknanya lengkaplah kita mengetahui tentang jenis manusia. Ada manusia yang dia beriman, ada manusia yang tak beriman seperti orang Yahudi. Okey, kenapa dengan orang beriman ni? Lepas tu kita tengok dekat dalam ayat tu, kita akan jumpa mereka ni tu'minu billahi wa rasulihi. Tengok, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Orang beriman ni mereka buat apa? Mereka sanggup korbankan harta dan jiwa mereka demi untuk Allah, demi untuk Allah. Kita tengok ciri orang beriman ni apa? Mereka sanggup korbankan harta dan jiwa mereka. Tapi kalau orang Yahudi ni apa? Lawan dia kepada orang beriman, mereka ni takut nak mati. Mereka sangat tak harap untuk mati. Jadi orang Yahudi ni sifat dia berlawanan dengan sifat orang beriman. Jadi dapatlah maklumat lengkap. Oh, sebab itulah Allah Ta'ala tak suka dengan watak orang Yahudi ini. Kenapa? Kerana mereka ini adalah kumpulan yang takut kepada nak mati. Berbeza dengan orang beriman, mereka sanggup mati. Sanggup korban harta, sanggup korbankan jiwa demi untuk Islam, demi untuk agama Allah, demi untuk Allah. Okey, dapat maklumat ni. Jadi kita dapati bukan surah Jumaah tu surah yang tak ada kena-mengena dengan surah sebelumnya. Itu kita sangka, tapi sebenarnya tak ada kena-mengena. Kena-mengena itu maknanya saling melengkapkan jenis-jenis manusia. Baik, kita lanjutkan lagi dengan surah yang berikutnya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita pergi kepada surah Al-Jumu'ah dengan surah selepasnya Al-Munafiqun pula. Okay, kita tengok pula Al-Munafiqun dengan surah Al-Jumu'ah. Okay. Surah Jumaah, kita nak rujuk penghujung bagi suratul Jumaah, kita nak lihat ayat nombor 9. Okay, ayat nombor 9. Okay, manakala surah selepasnya Al-Munafiqun, kita tengok ayat yang pertama. Okay, tuan-tuan, ayat 9, ya, ayat nombor 9 dengan nombor 1 ni, dia muka surat yang sama. Muka surat yang sama tu muka surat nombor berapa? Buka Quran tu, kita akan jumpa dekat sini. Muka surat berapa? 5 5 5 5 5 4. Apa tak muka surat dia? 554. Sama je muka surat yang sama, halaman yang sama. Walaupun dua surah berbeza tapi satu muka surat yang sama. Okey, dekat surah Jumaah. Okey, kita nak ambil ayat 9 ni berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan orang yang amanu. Cuba tak perkataan amanu. Okey, tentang ya ayyuhallazina amanu, orang yang beriman. Manakala pembuka bagi surah Munafiqin, Allah menyebut tentang Al-Munafiqun. Cuba Al-Munafiqun. Okey, cuba Al-Munafiqun. Okey, apa yang kita dapat? Apa yang kita nak cari sebenarnya? Tujuan besar kita nak cari apa? Kita nak membuktikan surah yang berada selepas sesuatu surah, ia bukan bermaksud surah yang sebelumnya, surah yang tak ada kaitan dengan surah yang selepasnya. Begitulah sebaliknya. Walaupun dia surah berbeza, ni surah nombor 2 Jumaah, Al-Munafiqun surah nombor 63, tetapi kita mendapati ia saling melengkapkan di antara satu sama lain. Jadi lengkapnya maklumat adalah Allah nak menjelaskan bahawa lawan kepada orang yang beriman ini adalah orang munafik. Okey. Kenapa dengan orang beriman ni? Orang beriman ni dia akan bersegera untuk ingat Allah dan mereka sanggup tinggalkan dulu perniagaan semasa hari Jumaat. Okey, itu ciri orang beriman. Tetapi orang munafik ni, ciri dia apa? Mereka ini kalau berkata-kata, mereka ini selalu cakap bohong.
innal munafiqina lakadzibun. Okey, nampak dia punya perkaitan dia sebenarnya kita dapat melengkapkan maklumat bahawa dalam hidup kita ni ada orang munafik. Tapi orang munafik ni apa? Kita dapat maklumat mereka ni orang yang berdusta. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, selesai ya. Satu contoh saja yang dapat kita kemukakan antara satu surah dengan surah yang selepasnya, ataupun antara satu surah dengan surah yang sebelumnya. Baik, kalau dah jelas kita lanjutkan dengan surah Al-Munafiqun dengan surah At-Taghabun pula. Ya, sebab kita pun dah 16 minit 17 saat. Baik, kita mulakan dengan surah Al-Munafiqun dengan At-Taghabun. Okey, Al-Munafiqun kita nak tengok ayat 11, manakala surah At-Taghabun kita nak tengok ayat nombor 2. Okey, cuba buka ayat yang ke-11 surah Al-Munafiqun. Muka surat 555. Manakala ayat yang kedua surah Taghabun, muka surat sebelahnya 556. Maknanya surah Munafiqun ni ayat 11, kalau kita ada Quran, mushaf, dia duduk belah kanan lah. Belah kanan kita surah Al-Munafiqun, belah kiri surah At-Taghabun. Okey, jumpa. Kalau tak jumpa kiri kanan tu, hati-hati, cepat-cepat bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Tak ada kena-mengena ya. Okey. Kita teruskan tuan-tuan dan puan-puan, tengok. Okey, penutup bagi surah Al-Munafiqun. Kita tengok ayat last kali lah, ayat yang ke-11. Okey. Ayat 11 ni kita nak ambil maklumat berkenaan dengan apa? Cuba tengok ayat yang telah pun saya highlightkan dengan warna biru tu. Sebenarnya kita nak highlightkan tentang wallahu khabirum bima ta'malun. Allah maha mendalam pengetahuannya mengenai apa yang kamu lakukan. Ini dalam surah Munafiqun. Okey. Kenapa kalau kita tambah sikit maklumatlah. Kenapa Allah nak kata dia sangat tahu tentang apa yang manusia lakukan duduk dalam surah Al-Munafiqun? Kerana kita pun tahu munafik ni cakap lain tapi fikir lain. Okey, hatinya lain. Jadi mereka telah diancam dengan Allah itu sangat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka lakukan. Okey, kita ingat ayat 11 ni macam memanglah dia ayat akhir dah, maknanya tamatlah surah Munafiqun tu. Lepas tu kita pun baca surah baru. Baca surah baru, biasanya kita akan jumpa apa? Bismillahirrahmanirrahim, kan? Barulah kita jumpa ayat pertama, surah At-Taghabun. Okey, tapi ini ayat 2. Kalau baca ayat pertama, kita jumpalah ayat dia berbunyi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tapi kita ambil ayat yang kedua. Apabila kita baca ayat 2, rupa-rupanya surah At-Taghabun membincangkan kembali apa yang telah diperkatakan oleh surah sebelumnya. Okey, surah sebelumnya memperkatakan tentang apa? Tentang Allah itu khabir bima ta'malun. Cerita tentang pengetahuan Allah. Manakala ayat yang kedua ni tentang Allah juga, tapi dalam bab apa? Wallahu bima ta'maluna basir. Kalau ayat 2 pula, Allah ni maha melihat segala yang dikerjakan oleh semua manusia. Okey, kedua-dua ayat ini walaupun dia macam ni surah lain, tapi ia masih lagi membincangkan tentang Allah. Yang mana Allah dekat sini, kalau kita tengok dekat kita tengok dekat tulisan yang telah dibirukan kan. Okay, kita tengok ya. Kita tengok dekat sini. Okay. Dekat sini kita jumpa Allah sebut tentang salah satu namanya dan sifatnya iaitu Khabirun.
Okey, manakala dekat surah Taghabun Allah itu basirun. Basirun. Siapa itu basirun? Allah. Siapa itu khabirun? Jawapannya adalah Allah. Sebab tu dekat ayat tu kita jumpa perkataan apa? Wallahu. Wallahu. Sama tak bincang tentang Allah? Kedua-dua ini sama membincangkan tentang Allah. Okey, nampak? Bincangkan tentang Allah kan? Okey, tetapi surah At-Taghabun menambahkan lagi maklumat Allah itu juga basir. Kalau surah Munafikun kata Allah itu khabir, tapi At-Taghabun kata surah Allah itu basir. Jadi lengkaplah maklumat tentang Allah itu. Ya, Allah itu bukan sekadar khabir, tapi Allah itu juga basir. Jadi kalau kita gabungkan khabir dengan basir ni, kalau tentang buat amal soleh ni, Allah Maha mengetahui kan. Apa yang kita fikir, apa yang kita niatkan, apa yang kita telah buat hari ni, apa yang kita buat semalam, macam mana puasa kita, macam mana ibadat kita. Allah ni dia Maha mendalam pengetahuannya dan dia juga Maha melihat. Okey, jadi ini adalah satu contoh perkaitan antara surah Munafiqun dengan surah At-Taghabun. Saya bagi satu contoh saja. Sedangkan ada lagi contoh 2, contoh 3 dan contoh 4. Tapi dengan waktu yang sangat terbatas, cukup dengan satu contoh. Baik tuan-tuan, kita terus kepada surah berikutnya antara At-Taghabun dengan At-Talaq. Okey. Kita tengok penutup bagi surah At-Taghabun. Okey, kita akan lihat ayat yang terakhir, bukan terakhir. Ayat yang ketiga terakhir, ayat nombor 16. Okey, tengok ayat nombor 16 surah At-Taghabun, muka surat 557. Kalau buka Quran 557 ayat ke-16. Okey, ni tuan-tuan dan puan ya, hari ni surah yang kita nak belajar ni semua juzuk 28 dah. Juzuk yang ke-28 dah. Okey, kita tengok dekat ayat 16, manakala surah selepasnya At-Talaq, kita tengok ayat nombor 1. Dia duduk sebelah-sebelah. Kalau At-Taghabun belah kanan, At-Talaq dia duduk belah kiri. Okey, tengok dekat sini tentang apa? Kita jumpa dekat sini. Kalau dekat dekat apa ni? Okey, kata ni. Kalau dekat ayat 16 ni, kita jumpa tentang apa? Taqwa. Jumpa tentang taqwa. Jumpa tentang apa? Dengar dan taat kepada Allah. Manakala surah Talaq, kita ingat surah Talaq ni macam apa kena mengena surah cerai dengan surah Taghabun? Kan? Mungkin orang ingat, kalau surah Talaq ni macam surah barulah. Surah nombor 65. Kan? Mungkin nampak macam dah cerita bab lain lah. Tapi rupa-rupanya, walaupun surah Talaq, surah ini sama tak cerita tentang taqwa juga? Ada? Kalau dekat sini kita jumpa kat surah Taghabun, fattaqullah. Kat sini pun jumpa wattaqullah. Kenapa sama topiknya tapi dua surah berbeza? Ini yang kita katakan bahawa surah dengan surah ni dia bukanlah macam dia buat hal dia sendiri, dia buat hal dia sendiri. Itu kita memang macam itulah, tapi Quran dia tak macam tu. Okey, tengok ya. Okey. Lepas tu dekat surah ni, surah Talaq kan? Apa yang tak ada dekat surah Talaq berbeza dengan Taghabun? Kalau surah Taghabun, kita dengar Allah kata dengar apa? Apa yang Allah nak katakan? Wasma'u. Dengar. Manakala wa ati'u ta'at. Apa kaitan dengan surah Talaq? Okey, surah Talaq kata kalau kamu ni benar-benar dengar, kalau kamu benar-benar nak taat kepada Allah, buktikan dekat dalam ruang apa kamu nak taat pada Allah. Surah At-Talaq kata nak taat Allah kat mana? Hududullah. Apa makna hududullah? Batasan Allah ataupun hukum hakam Allah. Maknanya surah At-Talaq ni surah yang menerangkan ruang lingkup
Dekat mana dikatakan wasma'u, dekat mana dikatakan wa'ati'u. Okey. Jelas tuan-tuan? Jadi kita dapati bahawa walaupun surah ni dah surah baru, tapi surah At-Talaq masih lagi nak menyambung apa yang telah dikatakan oleh surah yang sebelumnya, iaitu surah At-Taghabun. Okey, kita pergi kepada yang terakhir sekali. Kita ada 4 minit saja sebelum 30 minit. Okey, terakhir sekali kita nak tengok pula penutup surah Talaq. Okey, cuba buka penutup surah Talaq ayat yang ke-12. Ini ayat terakhir sekali ni. Okey, kemudian kita tengok surah Tahrim ayat nombor 3. Tengok sebelah-sebelah dia. Muka surat 559 dengan 560. Okey, kita tengok dekat ayat ni. Okey, kita tengok dekat ayat ni, ayat 12 kita jumpa tentang apa? Ni cerita tentang pengetahuan Allah Ni kat sini. Apa tak dekat bawah pada tajuk kita buat pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah tu kat mana? Qad ahata. Yang tulisan dia warna biru dah tu. Kalau tak nampak biru tu maknanya apa? Maknanya tak nampak lah. Okey. Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Nampak ya? Okey, dekat sini sebenarnya tentang apa ni? Tentang Allah tu, ilmu Allah tu meliputi segala sesuatu. Tak ada yang Allah tak tahu. Bahkan lebih lagi daripada apa yang kita tahu. Ini tentang ayat nombor 12. Jelas Okey. Ayat nombor 3, surah Tahrim. Surah nombor 66. Okey. Surah nombor 66 ni cerita benda yang sama dekat surah Talaq. Tentang apa? Pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah tu tentang apa? Tengok ayat yang belakang awal sekali tu. Qala nabba'ani al-alimul khabir. Jumpa tak? Ini tentang ilmu kan? Ini tentang ilmu. Kat sini tentang al-alimul al-khabir. Ada berkaitan tak? Kita duk ingat Tahrim surah lain lah. Sebab surah tu surah nombor 66. At-Talaq surah lain lah. Tak ada kena-mengena kot. Oh tidak, Quran tidak macam tu. Quran ada kena-mengena. Quran dia saling berhubung antara satu surah dengan satu surah yang lain. Tengok tajuk pengetahuan Allah sama. Alhamdulillah kita dah selesai juzuk yang ke-28. Surah nombor 66. Esok insya-Allah kita masuk juzuk yang ke-29. Insya-Allah. Tapi belum lagi 1 Syawal esok cuma nak bagi tahu juzuk yang ke-29. Okey, so insya-Allah kita akan sempat menghabiskan 114 surah di bulan Ramadan. Baik, ada apa-apa soalan tuan-tuan puan-puan? Ada pertanyaan tak? Maaf saya cakap agak laju sikit pada pagi ni. Okey. Ada pertanyaan? Tak ada. Soalan? Tak ada. Okey, dia kata tak ada, tak apalah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Selamat meneruskan ibadat di penghujung bulan Ramadan. Berhati-hati di jalan raya, berhati-hati semasa naik tangga, berhati-hati sebagainya. InsyaAllah selamat bermusafir bagi siapa yang bermusafir. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairah. Kita jumpa insyaAllah esok pagi. Surah untuk juzuk yang ke-29. Kita mula dengan suratul Mulk. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.